Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah wacana akademik bahasa Melayu kumpulan J, iaitu Encik Muhammad Fawis bin Bakri. Baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan satu topik yang sangat hangat dan ia kian diselimuti oleh wabak COVID-19 ini dan semakin tidak dipandang. Bukan tidak dipandang, namun isu ini semakin dilupakan dan isu ini sebenarnya semakin kritikal. Hadirin yang saya kasih sekalian, negara kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan yakni sudah 50 lebih tahun seperti itu berlaku. Namun dalam mengecapi kemerdekaan itu sebenarnya telah banyak kita capai kejayaan daripada segi pembangunan. Namun apa yang perlu diingat adalah tidak semua pembangunan itu dan kejayaan itu dicapai dengan baik. Yang ini saya maksudkan adalah masyarakat yang sebenarnya masih tidak merdeka dari segi akal. Ya, dan ia amat berkait rapat dengan tajuk saya pada hari ini yang akan saya bincangkan. Tidak lain tidak bukan merupakan isu pembuangan bayi. Di manakah kesudahannya? Ia amat menyedihkan kerana kes ini merupakan kes yang sangat kritikal dan ia melibatkan para remaja. Yani remaja bukan hanya remaja yang tidak bersekolah, namun remaja yang masih berada di bangku sekolah. Ia amat menyedihkan. Nah, adakah ini yang kita banggakan sebagai rakyat Malaysia, negara yang telah merdeka? Bukan ini sebenarnya yang ingin kita kecapi. Oleh itu para saudari dan saudara dan saudari sekalian, ayolah saya menerangkan beberapa statistik yang akan menunjukkan lagilah bahawa betapa kritikalnya masalah isu pembuangan bayi ini. Ayo. Menurut statistik setakat 2018 yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia, sebanyak 577 kes telah direkodkan semenjak 2014 dan angka ini sangat membimbangkan kerana di antara umur bayi yang telah menjadi mangsa di dalam kes ini adalah pada umur yang baru lahir, iaitu sebanyak 433 kes dan angka ini sebenarnya sangat membimbangkan bagi kita. Baiklah, sekiranya kes ini tidak dibendung, ia akan menjadi lebih serius kerana setiap tahun angka ini semakin lama semakin meningkat dan ia harus dibendung. Fenomena ini sebenarnya terjadi adalah disebabkan oleh pengaruh daripada Barat. Boleh saya katakan dan saya ambil contoh daripada Amerika Syarikat yang telah setelah dijalankan beberapa kajian, sebanyak 5 orang remaja dan 5 itu satunya adalah terlibat dengan kes seks bebas dan ini sangat membimbangkan bagi remaja, perkembangan remaja di negara ini. Dan saya kira ia satu isu yang sangat serius. Menurut Hashim 2008 mengatakan bahawa isu pembuangan bayi ini adalah sangat serius dan ia adalah melibatkan nyawa-nyawa bayi yang tidak berdosa. Antara faktor yang menyebabkan fenomena ini terus berlaku dan terus meningkat adalah disebabkan oleh keruntuhan moral yang serius. Ini adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya, di mana para remaja ini salah memilih rakan dan menyebabkan mereka terjerumus ke dalam lubang maksiat ini. Selain itu, ia juga ada disebabkan oleh kurangnya didikan agama dan nilai moral. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pedoman hidup, di mana kurangnya didikan agama menyebabkan mereka tidak tahu membezakan mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kehidupan mereka, menyebabkan mereka mudah untuk jatuh dan terlibat di dalam kancah kemaksiatan ini. Selain itu, keruntuhan institusi kekeluargaan juga merupakan salah satu faktor di mana kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa menyebabkan mereka mencari kasih sayang dan kasih sayang itu dicari pada rakan-rakan dan apabila mereka tersalah memilih rakan menyebabkan mereka terjerumus secara tidak langsung dan secara langsung ke dalam kancah kemaksiatan. Bahkan ada yang masih di bangku sekolah telah terlibat dengan kancah kemaksiatan. Tidak kita sangkal lagi lah bahawa media massa juga memainkan peranan sebenarnya dalam penularan isu pembuangan bayi ini, di mana media massa sangat mudah diakses walaupun telah berbagai akta dikeluarkan oleh kerajaan untuk menghalang daripada berlakunya untuk para remaja ini melayari laman sesawang yang tidak sepatutnya untuk menonton video. Tapi masih ada lagi rakan-rakan mereka yang tahu untuk mengakses ke dalam laman sesawang ini, menyebabkan mereka mudah untuk melihat dan terpengaruh dengan segala video-video yang telah disaksikan. Dan tidak disangkal juga media massa juga menyebabkan mereka dapat melihat kepada
film-film barat. Di mana film-film barat ini seperti yang kita ketahui tidak semua, namun ada sedikit unsur yang kurang sesuai sebenarnya disaksikan oleh para remaja ini, dan pada umur mereka yang masih pada belasan tahun sebenarnya mereka tidak mampu lagi untuk membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. So kita akan lihat pula bagaimanakah untuk kita selesaikan permasalahan ini. Dalam merungkai permasalahan ini sebenarnya terdapat beberapa penyelesaian, itu daripada ibu bapa. Mengapa ibu bapa? Karena pendidikan terbaik adalah daripada rumah, dan ibu bapa seharusnya menjadi teman bagi anak-anak ini meluahkan segala permasalahan mereka. Dan selain itu, ibu bapa juga memberikan didikan agama supaya anak-anak mendapat pedoman hidup. Dan kepada masyarakat, sebenarnya masyarakat berperan penting. Mereka tidak boleh melepaskan tangan. Mereka perlu menegur segala kesilapan anak-anak ini. Secara kesimpulannya, saya simpulkan bahwa isu pembuangan bayi ini sebenarnya sangat serius dan sepertinya diambil tindakan, karena semakin hari menunjukkan semakin peningkatan dalam statistik yang dikeluarkan oleh PDRMS. Dan saya rasa setelah sampai ke penghujung bicara saya pada hari ini, saya sudahi bicara saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.